Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Muhriz diiringi timbalan-timbalan pengarah. Hadirin mohon berdiri. Sidang hadirin dipersilakan duduk. Hadirin sekalian, sebelum memulakan majlis, izinkan saya untuk menanggalkan pelitup muka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Razman Charmin, Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Muhriz, timbalan-timbalan pengarah HCTM, yang berusaha Profesor Madya Dr. Hanita Uthman, timbalan pengarah Perkhidmatan Diagnostik Farmasi dan Sokongan, yang berusaha Profesor Madya Dr. Jamari Sapuan, timbalan pengarah Perkhidmatan Surgery, yang berusaha Encik Mursidi Ahmad, timbalan pendaftar, ketua-ketua jabatan, para pegawai, warga kerja HCTM yang dihormati sekalian.
Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya, bertemu kita di Majlis Perhimpunan Kaki Tangan Hospital Chancellor Tuanku Muhriz yang kedua bagi tahun 2022. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih di atas kesudian yang berbahagia Datuk Pengarah bagi menyempurnakan agenda utama untuk bersama-sama berkongsi maklumat dan perkembangan semasa kepada warga HCTM yang berada di Dewan juga yang mengikuti secara langsung di aplikasi Facebook HCTM dan HCTM TV pada pagi ini. Hadirin yang dihormati, mohon keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkatan majlis pada pagi ini mempersilakan Ustaz Hasrizal Hassan, Pegawai Hal Ehwal Islam, Pusat Islam Kampus Kuala Lumpur untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. إلى حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كافة الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك بأسمائك العظمى وصفاتك العليا أن تبارك هذا المجلس وأن تؤلف بين قلوبنا وأن تجمع بيننا على الخير والسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حسن أخلاقنا وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وجملنا بالعافية والسلامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم. تقبل يا كريم. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Hasrizal Hassan. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, memulakan acara, marilah kita saksikan bersama tayangan video penghargaan, kejayaan dan aktiviti-aktiviti HCTM.
Hadirin sekalian, meneruskan atur cara, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Razman Jarmin, Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Muhriz untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Sebelum saya memulakan ucapan saya, izinkan kita bersama-sama untuk menghormati rakan kita arwah Romzi bin Ramli yang meninggal dunia semalam ya. Jadi kalau yang Muslim saya mohon kita Al-Fatihahkan, dan kepada yang rakan-rakan bukan Muslim kita bertafakur. Al-Fatihah. Kita doakan agar jenazah diberi kebaikan dan diberi kemudahan untuk pulang ke tempat asal, dan semoga kebaikan beliau diberi kerahmatan, dan kalau ada keikhilafan beliau dimaafkan. Ya, InsyaAllah kita akan mengingati beliau walaupun beliau pergi dalam masa yang singkat, tetapi kita ingat dia. Saya kenal dia secara peribadi, insyaAllah. Okey. Kita teruskan Yang Berusaha, Timbalan-Timbalan Pengarah Prof. Maria Dr. Hanita Othman, Timbalan Pengarah Perkhidmatan Diagnostik Prof. Maria Jamari, selaku Timbalan Pengarah Perkhidmatan Surgery Encik Musyidi, Timbalan Pendaftar Pengurusan Kanan Puan Nunumi, Kewangan, Ketua-Ketua Jabatan Pegawai-Pegawai Kanan Hospital. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi datang untuk pertemuan ataupun perhimpunan bulanan kita, dan alhamdulillah syukur saya mohon kepada Allah Ta'ala kerana memberi masa untuk kita berada di sini, dan insya-Allah dalam masa 1 jam
atau lebih kurang 40 minit saya akan gunakan masa untuk bercerita lah, bukan untuk memberi ucapan. Kalau beri ucapan, dia orang kena sediakan rostrum. Tapi hari ini dia orang nakal, dia kata saya kena berjalan. So saya akan bercerita ataupun berbincang, bercerita apa yang kita telah buat dan insya-Allah. Yep. Alhamdulillah, saya rasa kita telah habis. Now sekarang ke fasa endemik kan. Bermula daripada April kita telah mula fasa transisi dan kita juga telah dimaklumkan memang kita dalam peralihan endemik dan alhamdulillah kita punya usaha kita yang kita lakukan selama 2 tahun ini telah membantu negara secara khusus untuk COVID ini dapat dikawal. Dan sehingga kini jika dulu kita ada 4 ward dengan kapasiti hampir 100, 120 katil dan hampir 5 atau 6 ICU Joanna, hingga terkini semalam saya difahamkan kita hanya ada 6 pesakit, tidak ada pesakit di ICU dan katil untuk ward di 7C pun telah diturun ke 20 saya rasa. Alhamdulillah. So kita harap pada hujung bulan ini kita dapat mengurangkan lagi katil sehingga kosong dan kita boleh memulakan kehidupan baru. Ya, kehidupan baru maksudnya kita bergerak seperti sebelum COVID dan sebagainya lah. Dan harapan saya pada bicara kali ini, saya ingin membentangkan beberapa usaha-usaha yang kita akan buat, telah buat untuk you all bersama-sama meraihkan, berkongsi dan juga harapan saya untuk selepas ini ya. Next. Jika kita lihat pandemik telah mengajar kita bagaimana kita bekerjasama, bagaimana kita boleh bekerja dengan pantas, bergerak dengan teratur dan menyusun dengan strategik. Ini bukan hanya kepada pengurusan klinikal, pengurusan makmal, pengurusan pentadbiran, juga melibatkan pengurusan seperti di Pusat Islam Ustaz. Bagaimana Ustaz, saya rasa the first case yang kena buat mandi jenazah saya bersama dengan tim Pusat Islam dan Majlis Agama Islam Wilayah untuk menguruskan jenazah dan alhamdulillah saya rasa itu pengalaman yang terbaik untuk kita. Saya rasa kita tak akan dapat pengalaman itu dan telah menjadi rujukan kepada pusat-pusat yang lain ya. So, saya ucapkan tahniah kepada mereka yang telah bertungkus lumuslah. Sebelum saya teruskan perbincangan atau perbicara saya ingin sekali lagi mengucapkan salam takziah daripada pengurusan kepada mantan pengarah hospital Tuanku Ampuan Besar Aisyah Rohaini, iaitu Profesor Datuk Dr. Syed Zul Syed Zakaria yang telah meninggalkan kita pada 30 Mei 2022. Alhamdulillah pemergian beliau adalah pada di hari yang baik, ramai berada pada hari Isnin itu dan beliau telah disempurnakan dengan sebaik mungkin dan kita harap roh beliau diberi kemudahan dan juga kerahmatan insya-Allah ya. Okey. Jika kita lihat alhamdulillah kepimpinan UKM ini pun kita tengok bersilih ganti. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof Datuk Dr. Uthman Karim kerana menjadi TNC ya, Hal Ehwal Pelajar dan pos beliau ataupun jawatan beliau telah diganti. Jadi ucapan tahniah kepada Prof Mahdia Dr. Muhammad Suzrin bin Muhammad Jamil iaitu rakan saya ya menjadi TNC dan yang terbaru Prof Datuk Dr. Wan Kamal Mujani sebagai TNC atau Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi menggantikan Prof Datuk Dr. Abdul Wahab. Terima kasih kepada Dr. Abdul Wahab, merupakan rakan saya juga ya. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Timbalan Pengarah yang baru Dr. Zairul Azwan. Beliau tidak dapat berada di sini pada hari ini di atas keuzuran katanya. Dia kata okey. Dan terima kasih kepada Prof Halim ya yang telah dilantik sebagai dekan. Tahniah dan saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Prof Dr. Raja Effendi Raja Ali yang telah menamatkan tugas beliau pada 6 Mac dan insya-Allah kita akan terus bekerjasama dengan mana-mana PTJ, Fakulti Perubatan, Fakulti Sains Kesihatan, UMBI, Fakulti Pergigian untuk memantapkan perkhidmatan di HCTM dan membantu segala pihak ya. Dan juga kepada ketua-ketua jabatan yang telah bukan berhenti atau menamatkan pos-pos mereka dan juga
ketua-ketua jabatan yang telah dilantik semula atau lantikan baru, saya ucapkan tahniah di atas pelantikan. Semoga tanggungjawab ini dipikul dengan sebaik mungkin supaya kita dapat bekerjasama untuk memantapkan pentadbiran kita. Yep, dan ramai saya rasa rakan-rakan baru saya, alhamdulillah. Moga pentadbiran ini akan menjadi lebih kukuh dengan ada muka-muka baru, dan saya rasa yang paling penting adalah kehadiran muka-muka baru. Penting tu, sebab bila ada muka baru, muka lama boleh simpan. Ya. Mungkin masa untuk saya berehat lepas ni kan, tak lama lagi insya-Allah. Jadi secara tak langsung kita menaikkan pegawai kanan kita menjadi peneraju dan mungkin akan jadi pemimpin di masa depan. Isyam get ready insya-Allah. Okey. Seterusnya, jika lihat 2 minggu lagi kita akan berada di, orang kata, 25 tahun kelahiran HCTM. Saya bangga kerana sambutan Jubli Perak berada dalam pentadbiran kami sini kan. Saya mohon mereka yang bersama-sama kita bermulanya 1 Julai 1997, sama ada sebagai pelajar, sebagai kaki tangan, sebagai pakar atau sebagai sesiapa, mohon bangun. Saya nak tengok berapa ramai masih lagi bersama kita. Alhamdulillah. Saya pun kena bangun juga sebab saya berada di sini pada 1 Julai. Saya secara peribadi mengucapkan tahniah ribuan terima kasih kerana anda masih setia bersama kami. Alhamdulillah ya, kerana itu menunjukkan pengorbanan. Dan seperti orang kata, kalau kita lihat kan, kalau ibu bapa kan yang dah kahwin 25 tahun ni, anak pun dah besar, dah boleh cari menantu. Tapi kita tak ada menantu, terus dapat anak sebelah tu. Dan alhamdulillah, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana you all pun nampak bagaimana hospital ini berkembang daripada dulu pusat yang kecil, and dia menjadi besar, dan sekarang ni menjadi matang. Kalau kita ikut adolescent period, 25 tahun ni lah tempoh kematangan. Dulu kita belajar berjalan, berlari, naik basikal. Sekarang ni semua kena naik kereta. Jadi kita kena bergerak bersama. Please sit down. Tolong. Yeah. Thank you. So saya rasa 25 tahun ini adalah titik mula untuk kita bergerak bersama, dan harapan kami dengan perancangan yang kita buat ini, kita boleh bergerak terus untuk menjadi lebih berjaya, dan harapan nanti kalau diizinkan Jubli Emas 50 tahun, kita dah jadi lain pula nanti kan. Jadi mungkin pusat perubatan alaf cloud ke apa ke, tak tahulah macam mana nanti kan. InsyaAllah kita tengok. Okey. Sesuai dengan tema kita ya, menongkah kecemerlangan, menerusi legasi. Memang ini satu cabaran, tetapi alhamdulillah jika kita telah betulkan fundamental foundation kita ya, dasar kita dah betul, senang kita bergerak. Sebab itu saya rasa adalah penting ya untuk kita bersama-sama. Dan alhamdulillah aktiviti 25 tahun ini bermula dengan pelancaran ambang pada Januari lepas. Banyak kita telah lakukan, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua jabatan PTJ yang bersama-sama mengaktifkan aktiviti. Sama ada aktiviti kemasyarakatan, aktiviti akademik, aktiviti orang kata aktiviti secara keagamaan, semuanya kita buat secara teratur, dan alhamdulillah benda berlangsung dengan jayanya sehingga sekarang, dan saya harap perkara ini diteruskan sampai ke akhir tahun, di mana kita ada beberapa aktiviti besar yang kita akan lakukan. Antara aktiviti besar yang bakal kita lakukan adalah minggu hadapan. Puan Fauziah ada sini tak? Big Boss. Minggu kualiti ya Fauziah HCTM daripada 13 hingga 17 Jun 2022, dan saya difahamkan ada pelbagai aktiviti dan pelbagai surprise. Kita tengok siapa surprise siapa. Kita tengok nanti. Dan alhamdulillah kita harap kita dapat bekerjasama. Antara aktiviti yang kita akan lakukan adalah I think ceramah ataupun aktiviti KIK, dan satu agenda besar ya, pertandingan KIK peringkat UKM kali pertama kita host, betul?
di UK, di fakulti, di hospital kita ini. Sebab sebelum ni KIK selalu dibuat di Bangi kan. Saya ucapkan tahniah kepada Puan Fauziah, mungkin dia yang lobby supaya KIK dibawa ke sini. Dan alhamdulillah kita akan bantu penganjuran Puan KIK kali ini lah. InsyaAllah saya akan bersama-sama minggu depan ya. Dan jika kita 25 tahun, rakan-rakan kita terbalik dengan universiti ya. Universiti dah 52 tahun ya. Alhamdulillah. Dan fakulti perubatan kita pun telah berusia 50 tahun, separuh abad. Jadi memang selarilah dengan kita punya development ya. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas juga kepada rakan-rakan kita yang menerima anugerah, kenaikan pangkat dan pengiktirafan ya. Banyak kita dapat alhamdulillah, tetapi yang paling penting adalah pengiktirafan yang diberi. Kalau you all tak tahulah, kalau you all mungkin tak perasan, adalah kemarin ya. Siapa tahu berita kemarin? Wan? Ingat tak berita kemarin yang mengangkat nama Universiti Kebangsaan Malaysia? Exactly. QS World University Ranking. Kita melompat daripada 144 tahun ini untuk 2023 129. Secara tidak langsung menjadikan kita adalah universiti ketiga terbaik di Malaysia. Dan insya-Allah perancangan dengan strategik, dengan sokongan kita kepada UKM, harapannya kita akan menjadi 100 universiti terbaik dalam masa terdekat. So marilah kita sama-sama bantu fakulti-fakulti yang bersama kita, pusat-pusat penyelidikan bersama kita. Jadi kita bergerak bersama sederap. Kalau Datuk VC suka cakap, kita sederap. Dan kalau kita nak deliver, bukan deliver besok, patut semalam dah deliver. Tapi tak boleh lah kan. So insya-Allah ya. Selain daripada itu, kita juga banyak program-program MOA, banyak MOA yang dilakukan oleh PTJ. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah. Dan juga antara yang paling penting iaitu Advanced Surgical Skill Center ya, yang telah menerima penarafan accreditation oleh Royal College of Surgeons of Edinburgh untuk tempoh 5 tahun lagi. Itu menunjukkan bahawa kita punya pusat-pusat yang ada di sini adalah pusat-pusat yang bersifat antarabangsa, yang orang kata dikenali di peringkat antarabangsa. Dan alhamdulillah mereka akan terus dengan peralihan ke endemik ni, banyak program mereka akan lakukan. Dan insya-Allah dalam perancangan yang terbaik dengan bantuan Prof Lim, dengan ni hopefully mereka akan jadi self-sustainable center. Itu rancangan kita. Selain daripada MOA, MOU, saya ingin mengucapkan ribuan tahniah dan terima kasih kepada rakan-rakan saya, antaranya pasukan Profesor Madya Datuk Dr. Nick Reza Kosai ya. Sebagai salah satu center bariatrik di Malaysia ini, kita adalah yang terbaik pusat center. Dan minggu lepas beliau telah mengumumkan 2000 kes yang pertama, yang terbanyak di negara kini. Tahniah kepada tim beliau dan harapnya mereka akan terus menjadi satu unit yang berjaya ya, insya-Allah, yang menjadikan pusat rujukan. Jadi kalau jumpa rakan-rakan kita dekat sini yang tiba-tiba dalam masa 2 bulan berubah saiz, saya rasa saya tahu apa punca dia. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya bariatrik ni ada kebaikan dia, kena faham ya. Orang ingat pembedahan bariatrik ni hanya untuk kuruskan badan, bukan. Puan Nurul pun tahu, dia pun part of the team. Sebenarnya bariatric surgery ni membantu selain daripada menguruskan badan, secara tak langsung pinggang kita tak sakit, lutut okey, yang kencing manis hilang kencing manisnya, darah tinggi terkawal. So banyak dia punya kesan-kesan limpahan daripada pembedahan ini. Tapi bukanlah hari ini tengok besok operate. Kadang-kadang kena jumpa Puan Nurul dulu, nak buat diet advice dan sebagainya. So saya harap pasukan ni, saya ucapkan tahniah kepada pasukan ni lah. Okey, untuk kebiteraan prihatin teras kita, teras UKM, banyak. Salah satu perkara adalah sihat ya, iaitu menunjukkan elemen sustainable inclusive healthcare that is affordable dan trustworthy. Ini merupakan satu elemen yang saya rasa memang forte kita, dan alhamdulillah kita telah menggerakkan jentera-jentera kita, macam politik pula jentera, agenda kita untuk memastikan bahawa teras ini bersama
kita bersama dengan teras universiti ya. Dengan itu memasyarakatkan, kalau universiti memasyarakatkan universiti, bagaimana kita nak memasyarakatkan hospital kita ini, aktiviti hospital kita kepada masyarakat. Sebab kalau dulu falsafahnya pesakit ataupun waris datang ke hospital. Tetapi sekarang ini bagaimana kita nak memasyarakatkan, di mana kita bagi kepada masyarakat. Ini konsep kalau di Ministry of Health ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia ya, di mana kalau Datuk Tan Sri DG selalu war-warkan Uberization of the healthcare. Itu yang kita kena lihat sekarang. Itu saya kata kita kena bergerak ke situ. Antara yang kita boleh uberize kan, maksudnya kita boleh memasyarakatkan antaranya perkhidmatan-perkhidmatan nursing care. Jadi pesakit tak perlu datang ke hospital pun. Mungkin lepas operate liver operation 3 hari saya dah boleh hantar ke rumah. Tapi you all take care the patient dekat rumah secara home care, which is better environment and then berbanyak advantage ya. Reduce risk of hospital acquired infection, early mobilization, family centered care can be taken, and yet we masih lagi memberi perkhidmatan yang terbaik. Pharmacy boleh consider sekarang ni Uberization of the drug deliveries. Kalau dulu 100% datang ke hospital, sekarang ni kita punya target kita dah achieve 30%, kita gunakan melalui pos atau pandu lalu. Mungkin dalam masa setahun dua kita bayangkan 70% ubat kita boleh hantar terus without them coming to hospital. Cuma 30% ubat, kerana 30% ubat tu ubat-ubat yang memerlukan konsultasi spesifik. Mungkin Cik Dexter kena bercerita kenapa ubat ni perlu diberi, bagaimana nak beri, apa kesan samping. Itu perancangan kita. Dan kemungkinan besar hopefully dengan kontrak THIS kita yang kita dah bangunkan, saya faham ramai dah bekerja selama setahun ya, nak bangunkan THIS ni dapat dilaksanakan dan kita gunakan THIS itu sepenuhnya. Jadi banyak teleconsultation boleh dilakukan dan sebagainya. Jadi mengurangkan beban ke hospital secara tak langsung, mengurangkan kehadiran pesakit ke hospital, tekanan pun kurang kepada kaki tangan, tetapi menjana kerana volume mungkin bertambah bila kita tengok. Kalau you all tengok bagaimana kesan pandemik COVID ni menyebabkan banyak online business meningkat mendadak. Walaupun saya tengok ramai staff baik aja, lepas kerja balik rumah, tak pergi shopping, tetapi bila hujung bulan bil pum. Sebab banyak online business. Benda tu sama berlaku pada saya. Bila balik, siapa hantar ni? Kotak ni, kotak tu. Ini untuk anak saya, ini untuk isteri saya. Sentuh saya tak ada. Asyik baik saya ikut online. Kalau saya ambil online, habis semua. Kereta tiba-tiba sampai depan rumah online. Okey. Tapi saya rasa untuk meningkatkan kesedaran ni, kita perlu bersamalah, insya-Allah ya. Okey, next. Kalau kita lihat saya ingin berkongsi dengan anda aktiviti-aktiviti pembangunan. Ya, kalau kita tengok, alhamdulillah kita tengok untuk tahun ini kita hampir belanja lebih kurang 114 juta untuk program-program pengurusan anda pembangunan ya. Kita ada RMK 12, RP2, RP1, RMK 11 masih lagi berlangsung hampir 38, tetapi saya difahamkan kebanyakan projek itu telah hampir siap. Antara projek RMK 11, RP4 yang penting ya, menaik taraf sistem gas, menaik taraf sistem air, menaik taraf sistem elektrik dan sebagainya. Saya harap projek itu dapat selesai pada tahun ini supaya kita boleh bergerak untuk RP2 dan RP1. RP1 tu projek besar sebab menyelibatkan Jabatan Kecemasan kita. So basically saya difahamkan mungkin awal tahun depan kita akan tutup Jabatan Kecemasan kita dan membuka Jabatan Kecemasan sementara, mungkin berada di klinik pakar pediatrik 1 dan 2 sementara menunggu development of the kecemasan itulah. Hampir saya difahamkan projek mungkin mengambil masa buat 3 ke 4 tahun lah. So saya harap kita kena bersabar. Pasukan kecemasan kalau tak ada di sini, saya difahamkan Dr. Fazal message tadi, jauh di mata dekat di hati. Mungkin dia online tu. Jadi untuk makluman, pembangunan beliau akan kita lakukan seawal tahun hadapan lah ya.
Dan juga projek memperkasa adalah projek-projek kecil ya, projek kecil memperkasa 2-3 juta tu. Saya rasa banyak projek dapat, and then in fact semalam kita dapat lagi tambahan sebanyak 5 juta ya untuk projek memperkasa. Jadi insya-Allah kita akan gunakan projek memperkasa tu untuk redevelopment small projek. Cuma saya harap ini saya semalam dah berbincang Puan Masrifah, rasa diberi khusus ya. Mungkin wakil pada nursing, you all kita dah beri peruntukan hampir 1 juta hampir 1 juta kepada nursing untuk membantu pembelian peralatan perubatan Saya bagi deadline 20 hari bulan aja. 20 hari bulan untuk belian terus dengan sebut harga. Puan Jun pun tahu. Lepas 20 tak siap sebut harga, tak siap pembelian terus, saya ambil bagi dekat Prof Joanna. Prof Joanna nak duit. Okey. So sebab apa? Bila kita diberi peruntukan, pastikan peruntukan itu dibelanja dengan sebaik mungkin dan seberapa awal. Kalau tidak, bulan Julai, selalunya bulan Julai, bulan Ogos, kalau tidak ada komitmen atau sebagainya, peruntukan itu mungkin ditarik balik oleh agensi pusat. Sebab itu kita kena belanja pada kadar yang awal lah. Alright. So insya-Allah kita akan usahakan benda itu, dan alhamdulillah untuk pembelajaran mengurus, kita lihat setakat ini kita dah dapat hampir 50% of the peruntukan, iaitu hampir 167 juta telah kita belanjakan. 167 juta itu hampir lebih kurang 95% of the actual, sebab kita dapat belanja adalah lebih kurang 171 ya. Dan alhamdulillah setakat ni belanja mengurus kita belanja dengan baik. For the last 5 years kita punya perbelanjaan sampai 100%. Inilah yang kita nak cover untuk emolumen, gaji dan sebagainya. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah untuk tahun hadapan emolumen dijamin akan diberi 100%. Jadi tak adalah isu, sebab untuk pemakluman you all untuk certain university emolumen dia tak bagi 100%. Emolumen maksudnya gaji hanya diberi sebanyak 80%. 20% pusat itu kena cari sendiri, kena menjana sendiri untuk membayar. Tetapi alhamdulillah untuk hospital, KPT telah memperaku untuk memberi 100%. So untuk gaji you all selamat. Kalau tidak, saya kena bagi cuti tanpa gaji sebulan ikut jadual. Pening saya. Mana ada duit kan? Alhamdulillah ya. So setakat ni KPT, MOF masih prihatin kepada kita. Jadi kita dapat, cuma dia untuk pemakluman you all lah, geran mengurus ni ada dua ya, emolumen iaitu gaji. Non-emolumen adalah untuk pembelian kontrak-kontrak pakai habis, bahan kimia, ubat dan sebagainya. Perancangan tahun depan kita akan menerima defisit lebih kurang 20 ke 25 juta. Maksudnya jika tahun ini kita menerima peruntukan 349 juta, 349, bila tahun depan kita akan menerima hanya 329, short by 20 million. Apa maknanya tu? Kalau kita nak meneruskan seperti sekarang, kita kena cari 20 juta lagi. Tetapi kalau kita nak fikir the other way round, kalau tak perlu cari, kita jimatkan 20 juta. Itu saya serahkan dengan budi bicara kepandaian Puan Wan Umi lah nak menguruskan macam mana nak menyelesaikan defisit 20 juta tu. Tapi insya-Allah saya jamin untuk kaki tangan kita takkan buat VSS semua tak berlaku insya-Allah ya. You all akan terus bekerja, tapi kita usahakan bagaimana. Saya difahamkan kita akan ada satu bengkel bersama pihak berkepentingan PTJ untuk mencari kaedah bagaimana kita hendak mencari solution untuk defisit 20 juta atau 30 juta. In principle, kurang belanja, tambah pendapatan. Bagaimana cara kita bincang nanti ya. Untuk pembangunan sumber manusia, alhamdulillah kita tidak ada penguncupan pembangunan sumber manusia. Banyak usaha, in fact tahun ini kita diberi hampir lebih kurang 160 ke 160 perjawatan yang diberi baru dan setakat ini kita telah berjaya mengisi hampir 116 perjawatan, iaitu 59 tetap, 37 kontrak dan sementara 20. Kenaikan pangkat kita ada 35 dan tahniah
kepada 10 orang antaranya yang telah bersara yang kita telah lihat tadilah. Alhamdulillah, they achieve the milestone of being a government servant, iaitu hari bersara. Cuma untuk perjawatan kita tengah usahakan bagaimana kita nak lakukan. Kita punya strategi mungkin kita nak pastikan kalau boleh semua kaki tangan kita berjawatan tetap. Jadi ada kemungkinan besar kita melihat kalau ada jawatan tetap yang diberi, kita mungkin akan jumutkan jawatan kontrak mereka. Contoh, kalau science officer, kita ada 3 jawatan tetap. Jawatan kontrak ada 3, kita akan jumutkan. Sebab kebanyakan jawatan kontrak menggunakan peruntukan sendiri. Bukan, tidak ada peruntukan tambahan daripada MOF atau sebagainya. Jadi sebagai kaedah penjimatan. Tetapi pengurangan kiranya basically kita defisit 3 orang sebenarnya on paper. Tetapi in reality tak ada perubahan sebab 3 orang kan, sebab kita tukar post kontrak ke tetap. Tapi kita lebih perlu efisien. Itulah pandangan saya. Dan juga untuk memberi keselesaan kepada kaki tangan sedia ada, bukan saja kaki tangan tetapi pengunjung. Remember the last bicara saya kata apa yang akan kita beri? Saya akan berikan Starbucks. Betul? Dapat tak Starbucks? Dapat, Alhamdulillah. So Starbucks telah dibuka pada 15 Mei 2022. Itu hari saya suruh buka bulan puasa. Dia kata kalau Prof boleh pastikan ada 100 orang datang tiap-tiap hari, dia buka bulan puasa. Tapi dia kata, saya tak boleh janji. And now even better. Even better maksud saya, mereka telah bersetuju untuk memberi 10% diskaun kepada kaki tangan. Proses kaedah kerja nanti Wan Umi uruskan. Tetapi apa yang mungkin the simplest way, adalah syarat-syarat dia. Simplest way, tunjuk kad, you get 10% automatic. Tapi jangan buat side business pula. You all order untuk orang lain, lepas tu jual dapat diskaun 5%. You all untung 5%. Hebat. Oh, yang terbaru. Bila mula 10% ni? Siapa nak? You all nak bila? Oh, hari ni tak boleh lah. Sebab surat saya baru dapat pagi tadi. Bermula esok. So, besok ramai-ramai beratur. Bagi dia orang terkejut sikit. Menunjukkan sokongan kepada mereka. Apa dia? Saya belanja. Kalau saya ada besok. Okey. Selain daripada untuk kaki tangan, kita juga dengan program KPT Prihatin pun Alhamdulillah kita dengan sumbangan yang diberi, saya ucapkan ribuan terima kasih sepanjang COVID. Kita bergerak sangat aktif daripada Johor hingga ke Penang, daripada mana lagi semua kita kena panggil. Kemudian rakan kita macam Prof Jamari sanggup mengharungi banjir ke Kuantan tu, hebat dia. Oi, menteri suka kat dia tu. Habislah kau. Dan Alhamdulillah program-program tu mendapat sambutan yang hangat dari pelbagai pihak dan kita telah berbelanjakan hampir lebih kurang RM700,000 untuk projek tu. Dan namun jangan risau, duit itu semua bukan duit kita, memang ada peruntukan daripada MOF untuk kita lakukan. So kita gunakan dengan yang baik. Di sini saya ingin mengucapkan tahniah, terima kasih kepada semua jabatan-jabatan yang terlibat dalam program Prihatin under HCTM. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PTTJ lainnya seperti Fakulti Perubatan, Fakulti Sains Kesihatan, UMBI, Keselamatan dan lain yang membantu kita melaksanakan program inilah. Dan juga aktiviti kemasyarakatan, saya rasa saya ribuan terima kasihlah kepada semua jabatan. Macam contoh kualiti tu hari buat Ia Ramadan, program-program sumbangan sumbangan sejadah kepada sekolah sekolah-sekolah berdekatan. Dan saya rasa PRO pun boleh confirm sini, tak putus-putus kita terima sumbangan daripada daripada makanan masa bulan puasa sehingga sekarang. Saya pun tak tahu macam mana dia orang suka kat kita. Alhamdulillah. Sedap pula makanan tu, bukannya makanan murah, semua high end. Okey. Itu untuk masyarakat, untuk staf, tetapi bagaimana untuk pesakit kita? Itu yang penting tabung pesakit. Kalau kita tengok tabung pesakit kita alhamdulillah bergerak sangat aktif. Saya pening kepala nak cari, nak menjana sekarang ni, tapi cuma alhamdulillah sehingga kini kita dapat berjaya mengumpulkan hampir 700,000
Ya, sumbangan-sumbangan. Ni saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyumbang terbesar UEM, Mawib, Puspanita, Yayasan, and then saya rasa Equinas penyumbang terbaru 50,000, dan juga khidmat-khidmat daripada khidmat masyarakat, Jabatan Kerja Sosial. Tetapi banyak lagi. Sebab anggaran kita every year ya, kita belanja hampir lebih kurang 3 juta sumbangan pesakit. You all tahu tak kita bagi berapa kepada pesakit sumbangan daripada hospital sendiri? Tak tahu, atau kita tak bagi langsung? Pengurusan rasa bagi ke tak bagi? Berapa rasanya? 1.2. Kita memberi hampir RM120,000 sebulan kepada tabung pesakit, untuk makluman you. Mana kita dapat duit ni? Kita tak minta dari you all, don't worry. Kita alhamdulillah hasil kerjasama kita. Sebenarnya parking awam tu sebahagian sumbangan kita bagi pada tabung pesakit. Sebab tu kalau some of you kena parking di parking awam tu, janganlah mengeluh, redha. Sekurang-kurang you tahu apa yang you bayar tu 50% akan masuk ke tabung pesakit. Ini kadang-kadang saya dapat mengeluh, kena parking 1 hari tak ada parking dalam. Tapi redha, alhamdulillah ada parking kan, tak kena saman, alhamdulillah ya. So alhamdulillah memang kita gunakan yang sebaiknya. Tapi yang paling penting saya ingin membawa kepada isu, kalau you tengok pada pukul 5 dengan pukul 3 tu ya, sumbangan individu dan kaki tangan kita hampir 30,000. Itu adalah sumbangan daripada warga HCTM sendiri. Kita tengah ambil inisiatif bagaimana kita nak meningkatkan sumbangan daripada warga. Kita tak minta banyak pun. Konsep melalui potongan gaji, ikut pelbagai grades. Bayangkan kalau kita ada kaki tangan hampir berapa ribu? 3,700. Betul Syirih? Itu tak campur warga fakulti perubatan. Campur warga fakulti perubatan hampir 4,000. Ya? 4,000. Kalau kita sumbangkan RM10 seorang, contoh. Berapa sebulan? 40,000. Darab dengan 12. So kita boleh sumbangkan hampir 600,000. Tapi saya faham, RM10 tu some people memang besar. RM1 pun nak potong gaji pun okey. Tapi macam Puan Nurul tu, dia bolehlah bagi 100. Macam Prof Joanna boleh bagi 200 atau 500. Kan? Cik Musyidi boleh bagi 150. Prof Jamali 1,000. Sebab dia ada private wing. Okay. So basically anggaran itu average RM10 kan. And then memang sumbangan tu memang kita akan gunakan sebaik mungkin. Alhamdulillah ya. Okey, kita ada perancangan strategik, dengan Yapim, Mawib, bagaimana untuk meningkatkan penjanaan untuk tabung dan juga untuk kebajikan warga kita lah, alhamdulillah ya. Okey, selain daripada itu untuk pemakluman ward PDRM akan berlangsung untuk makluman you all, kita dalam perancangan MOA dengan PDRM, di mana salah satu ward di tingkat 4 ward pediatrik yang telah dikosongkan akan digunakan sebagai ward PDRM dengan sumbangan daripada PDRM sebanyak 6.3 juta. Okey. Apa beza dia? Konsep dia adalah ward itu masih ward kita. Walaupun namanya ward PDRM. Hak kemasukan pesakit hak kita. Doktor yang merawat kita juga. Bukan diorang ya. Cuma keutamaan mungkin diberi kepada kaki tangan PDRM untuk kemasukan ward, which I think is a good deal. Sebab sekarang ni pun kemasukan pesakit-pesakit PDRM pun dia masuk mana-mana kan. Dan seemingly ward hospital kita ni merupakan hospital nombor 1 lah untuk PDRM. Sama ada pegawai kanan dia, pegawai rendah dia, pegawai tengah, mana-mana pergi HCTM. So menunjukkan keakraban kita dengan mereka tu. Dan kita buatlah sebaik mungkin. Sekurang-kurangnya kalau ada saman trafik, Cik Zamri boleh settlekan. Okey, insyaAllah. So hopefully benda ni kita akan majukan. Saya harap bermula 2023 renovation boleh berlaku sebab
renovation ni, sebab masalah dia untuk pemakluman you all, PDRM peruntukannya melalui Kementerian Dalam Negeri. So Kementerian Dalam Negeri ni akan melihat kesesuaian logiknya peruntukan itu. Tetapi based on maklumat daripada DG KDN, based maklumat daripada Ketua Polis Negara, ini adalah pilot project sebab mereka nak rancang buat hospital macam ATM, Tunku Mizan, tetapi tak praktikal. Cost, human resource tak ada. So they are looking this as a pilot project. Kalau berjaya di sini, mereka mungkin akan bekerjasama dengan hospital pengajar lain seperti UiTM, seperti USM, di mana-mana negeri membuat ward PDRM di dalam HPU. So I think we have to show that this is a good deal. Dan insyaAllah mereka akan follow kita punya konsep. Okey, itu semua berkaitan dengan perkhidmatan. Tetapi way forward untuk kita, paling penting, apakah yang paling penting agenda kita sekarang ni? COVID dah settle, raya dah habis. Ada lagi ke beraya? Tak ada. Okey, duit dah ada, apa lagi kita nak buat? We go for quality. Alright, alhamdulillah saya ucapkan tahniah MSQH dengan program kita, walaupun dulu dengan COVID last year, jentera pergerakan pasukan MSQH telah berjaya mengharungi segala cabaran, rintangan. Prof Hanita pun dah kejap bangun duduk kena COVID. Tak kena COVID? Tak kena dia masih suci. Okey, alhamdulillah kita dah peringkat hampir maksud dia, kerana saya difahamkan kita akan membuat internal audit. Kalau internal audit itu selalunya one step away from the actual audit. Dan untuk internal audit ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kaki tangan yang terlibat sebagai internal auditor. Saya difahamkan hampir 200 berapa? 80 kaki tangan kita akan menjadi internal auditor. So it's good experience for you all. Ya, semangat kita. Dan yang paling penting juga, kita telah menjemput lebih kurang 6 orang external auditor. External auditor ni memang MSQ certified auditors Anita yang akan diketuai oleh Dr. Anis, merupakan dia tu pengarah hospital IKN, Institut Kanser Negara. So beliau akan membantu kita untuk menilai, dia akan membantu internal auditor dan juga membantu untuk penilaian. Yang baiknya Dr. Anis ni juga adalah alumni kita. Jadi secara tak langsung beliau akan memberi maklumat yang positif dan negatif tak apa, tapi yang penting maklumat konstruktif untuk kita meningkatkan kita punya ni. Saya rasa MSQH ni is not difficult, cuma kita kena betulkan sikit tuning kita, sebab kita dah ada ISO, kita dah ada ISO untuk pentadbiran, ISO untuk lab, semua dah ada. Sebenarnya kita dah ready. Cuma challenges kita, saya tak risau dari segi pentadbiran, saya risau dari segi infra je. Sebab kita ni hospital lama, itu je beza. Kalau MSQH mengambil, menitik beratkan keperluan fizikal, itu kita kena kerja keras sikit lah. Itu kerja saya lah, sebab nak cari peruntukan bagaimana nak tukar pintu ke, nak tukar ventilation system atau sebagainya. Tetapi untuk proses kerja, I hope you all are ready lah. Sehubungan dengan itu, sebab itu satu dokumen penting untuk MSQH ni sebagai keperluan akreditasi adalah what we call Document Medical Staff Bylaw HCTM. Apa dia Medical Staff Bylaw HCTM? Anyone? Siapa boleh cerita kat sini? Atau dekat sini, siapa boleh cerita what is Medical Bylaw Staff HCTM? Basically, itu adalah bukan buku panduan, itu basically kita punya rukun negara. Senang ceritalah. Keperluan kita untuk melihat apa dia yang diperlukan, terutama dari segi fungsi-fungsi kaki tangan jabatan. Contoh, pegawai perubatan, apa status pegawai perubatan, apa status konsultan, even nurses pun, apa fungsi-fungsi. Apakah hak pesakit, apakah hak kita sebagai pemberi perawatan
Okay, semua dalam medical staff bylaw. Jadi basically that is the very important document yang mana kita luluskan sebagai satu garis, bukan garis panduan, sebagai satu buku yang perlu digunakan. Anything selalunya auditor ataupun any medical legal issues akan rujuk pada medical bylaw sebagai panduan. Mungkin setiap different hospital have different bylaw dia sikit sebanyak je lah, tapi rangka dia sama ya Anita ya. Mungkin ada perbezaan sikit antara kita dengan hospital KKM, tetapi intipati dia masih sama. So saya ucapkan tahniah kepada Prof Hanita dan pasukan-pasukan kerana hasil usaha beliau telah kita berjaya melancarkan, saya difahamkan untuk hari ini kita akan melancarkan Medical Staff Bylaw HCTM. Itu kali pertama ni, first time kita dapat ni dokumen ni. Dan saya harap ini merupakan titik tolak untuk kita move on for better quality. Sebab all about documentation. Yep, jadi kita gunakan ni ya. Alhamdulillah. So sebagai kita pastikan dengan adanya medical bylaw, staff kita are more competent. I think kaki tangan sokongan kita clear apa tugas dan tanggungjawab you all. Dan satu cabaran yang paling penting untuk ketua jabatan to disseminate this information and this regulation. Sebab challenges kita Joanna doctors kita keep on changing. Itu challenges kita. Kalau di KKM tak banyak sangat dia punya turnover. Tetapi untuk kita ni every 3 bulan you dapat new doctor, ada new fellow coming in. Every 6 bulan bertukar. Sebab tu I think Mr. Dexter pening kepala dari segi pengurusan ID dengan password untuk orang prescribe. Itu yang sometimes mereka dah keluar daripada kita pun diorang masih ada lagi ID mereka masih digunakan untuk mereka yang tak ada. Sebab tu kita hopefully dengan Hospital Information System ni kita bangunkan sistem the moment hari terakhir dia tidak berada di HCTM secara rasmi, the next day dia punya ID dengan password automatically deleted. Dia tak ada access lagi. Sekarang ni saya tengok ada rakan saya nama, kalau you all kenal Prof Jan Jimbong, Bong Janjin, Jan Jimbong. Dah lama keluar, tetapi bila saya selidik tengok ada orang masih lagi akses gunakan password dengan ID dia untuk akses untuk drug prescription dan sebagainya. Tapi sebab kita tak ada kawal selia. Sekarang ni saya harap benda itu dapat dikawal selia supaya tidak ada pencerobohan data, pencerobohan akses dan sebagainya ya. So saya harap itulah yang saya nak nyatakan dan akhir kata saya ingin merakamkan itu saja ucapan saya pada hari ini, bicara saya. Dan sebelum akhir kata saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada you all semua dan kepada mereka yang beragama Islam. Selamat menyambut Aidiladha pada 10 Julai ini, dan kepada warga HCTM yang bakal ataupun sudah menerima jemputan sebagai tetamu Allah pada tahun ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan diharapkan mendapat haji yang mabrur dan harap dimudahkan perjalanan tuan-tuan ataupun puan untuk menunaikan haji. Dengan itu saya ingin mengucapkan tahniah kepada tuan dan puan, dan akhir kata izinkan saya memberi serangkap pantun. Perkhidmatan pantas cekap dan terkini, jadikan budaya merealisasikan kejayaan. Melonjak kecemerlangan memperhebat strategi, tanggungjawab bersama kita realisasikan. Dengan itu, saya ucapkan ribuan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Razman Jarmin di atas ucapan sebentar tadi dan mohon untuk terus berada di pentas bagi acara seterusnya. Sidang hadirin sekalian, HCTM beriltizam untuk mendapatkan akreditasi MSQH tahun ini. Salah satu keperluan penting dalam standard MSQH adalah Medical Staff Bylaw. Justru itu, Jawatan Kuasa MSQH HCTM telah bertungkus lumus membangunkan dokumen tersebut agar menjadi panduan kepada warga HCTM, khususnya kaki tangan perubatan. Bagi menyempurnakan pelancaran Medical Staff Bylaw Hospital Chancellor Tuanku Muhriz,
Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Hanita Osman, Timbalan Pengarah Perkhidmatan Diagnostik, Farmasi dan Sokongan yang merupakan pengurusi jawatan kuasa pemandu MSUH untuk menyampaikan simbolik dokumen Medical Staff Bylaws kepada Yang Berbahagia Datuk. Dipersilakan. Untuk makluman sidang hadirin, objektif dokumen Medical Staff Bylaw ini adalah untuk memastikan prestasi kaki tangan perubatan di tahap profesional dan mematuhi standard kualiti perubatan dan perawatan yang cemerlang dalam melaksanakan tugas. Peningkatan citra dan kualiti perkhidmatan di HDM adalah sokongan padu daripada seluruh warga HDM. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Hanita Osman. Majlis mohon Yang Berbahagia Datuk untuk terus berada di pentas bagi acara seterusnya. Sidang hadirin sekalian, pelbagai aktiviti diadakan bersempena sambutan Jubli Perak 25 tahun HTM pada tahun ini. Antara aktiviti yang mendapat sambutan hangat adalah pertandingan TikTok bertemakan Sayangi HTM dari perspektif seorang warga UKM dahulu dan kini. Objektif penganjuran pertandingan ini adalah untuk menyuntik kreativiti dan idea warga kerja untuk terus berkarya melalui platform TikTok yang telah diadakan pada 15 Februari hingga 25 Mac 2022. Majlis dengan hormatnya menjemput Yang Berusaha Encik Mursidi Ahmad, Timbalan Pendaftar HTM mengiringi Yang Berbahagia Datuk bagi acara penyampaian hadiah pemenang anugerah juri TikTok sempena Jubli Perak 25 tahun HTM. Dipersilakan. Sidang hadirin sekalian, pertandingan ini telah mendapat sambungan hangat di kalangan warga kerja. Hanya 2 pemenang dipilih mewakili keseluruhan pertandingan. Dengan ini, majlis mempersilakan Puan Siti Norasikun Simon, Jabatan Anatomi. Diikuti Puan Khairun Aimi, Khairun Anwar, Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan. Tahniah diucapkan kepada kedua pemenang yang memenangi hadiah wang tunai sebanyak RM150 setiap orang. Sambil kita bertugas, sambil kita berkarya dan berinovasi. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Razman Jalmin dan Yang Berusaha Encik Mursidi Ahmad serta tahniah sekali lagi kepada para pemenang. Sidang hadirin yang dimuliakan, dengan berakhirnya acara sebentar tadi, maka selesai sudah Perhimpunan Kaki Tangan HTM kedua bagi tahun 2022. Majlis sekali lagi merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat bagi menjayakan majlis pada pagi ini, khasnya kepada Yang Berbahagia Datuk dan seluruh warga kerja HTM yang sudi hadir di majlis yang penuh bermakna ini. Kepada kaki tangan yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Romzi Ramli yang telah meninggalkan kita petang semalam, dipersilakan ke Surau Ibn Sina, STM jam 11 pagi untuk solat jenazah dan ziarah. Mohon maaf sebarang kekurangan, semoga kita bertemu pada perhimpunan kaki tangan yang akan datang. Sebelum bersurai, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk serta para hadirin untuk sesi fotografi, seterusnya menikmati jamuan yang telah disediakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.